bawah ini kita tengok tajuk 3.2, itu konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Okey. Pertamanya kita tengok arah basic arah konduktor. Apabila ada arus mengalir, kamu telah belajar, akan terhasillah medan magnet di keliling dia. Dan kita boleh tentukan arah magnet yang terhasil itu dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Okey, baik. So kita teruskan daripada basic ni. Okey, apa berlaku apabila konduktor ini berada di antara dua magnet kekal? Okey, daripada video tadi, ini adalah animasi menggambarkan bagaimana aliran arus dan medan magnet yang terhasil dalam konduktor. Begitu juga dengan arah medan magnet daripada magnet kekal, daripada atas ke bawah, itu utara ke selatan. Yang menyebabkan rod konduktor itu akan bergolek atau menghasilkan daya ke kiri. Okey, sekarang kita sambung. Kita perhatikan daripada video yang kamu tengok tadi, kamu dapati rod tadi telah bergolek. So, mana dudukan medan magnet dalam video tadi adalah utara di belah atas, selatan di bawah, dan juga arus mengalir memasuki ke arah dalam. Nah, seperti dalam animasi ni. Okey, sekarang kita nak tengok, nak faham mengapa konduktor ini boleh bergerak ke arah kiri. Kenapa? Apa punca dia bergerak? Nah, ini konsep penting yang sangat penting dalam tajuk ni. Okey, jadi daripada petua yang kita kemudian belajar, kita cuba tengok puncanya adalah dua medan magnet. Yang pertama daripada elektromagnet, warna biru tu, medan magnet. So kita tentukan daripada aliran arus, kita tentukan arah medan magnet warna biru tu adalah dalam arah pusingan jam. Dan yang kedua adalah medan magnet yang kedua daripada magnet kekal utara dan selatan, itu medan magnet kekal. So iaitu daripada utara ke arah selatan ke bawah. So kita perhatikan kedua-dua kuning dan biru tu di sebelah kanan dan kiri rod. Bagaimana arah medan magnet tersebut? Okey. Proses saling tindakan yang berlaku di antara dua medan magnet, itulah punca mengapa rod itu boleh bergolek. Kalau kamu perhatikan sebelah kiri, medan magnet biru dan kuning saling berlawanan arah. Dan kanan dia sama arah. Okey. Sekarang kita cuba lukis dalam bentuk rod itu dalam bentuk dua dimensi. Bulat X ini merujuk kepada konduktor yang membawa arus memasuki ke dalam kertas atau skrin atau menjauhi kamu. Dan ini dari pandangan sisi hujung konduktor, hujung rod. Bagaimana yang biru itu adalah elektromagnet, medan magnet daripada elektromagnet, dan kuning itu adalah medan magnet daripada magnet kekal. Kiri dan kanan. Yang kanan itu dia sama arah. Okey. So, jadi kita lukis yang kanan. Daripada step dia, kita akan lukis dari utara turun melalui yang kanan, yang sama arah. Okay, dia bergabung. Seterusnya kita akan sambung teruskan medan magnet yang lain seperti berikut. Medan magnet yang sama pada sebelah kanan itu akan menjadi lebih kuat. Okay. Seperti batu yang dilos elastik, konduktor akan ditolak ke kiri. Okay, baiklah, kita sambung bahagian berikutnya, iaitu tips bagaimana kita nak menentukan arah gerakan rod itu kiri atau kanan adalah berdasarkan lukisan medan lastik. Okey, tips yang pertama, kita tengok bagaimana kita tips melukis medan lastik bagi satu konduktor. Okey. So, tips yang pertama adalah tentukan arah medan magnet mengelilingi konduktor, iaitu menggunakan petua genggaman tangan yang kamu dah belajar, iaitu ini. Alright. So utara kuning tu utara ke selatan.
Sebabkan arus memasuki rod kuning, maka medan magnet ni arah putaran arah jam warna biru. Kita perhatikan di bahagian atas dan bahagian bawah medan magnet pula. Sebab magnet berada kiri dan kanan. Kita dah tentukan tadi. Tip yang kedua adalah lukis dari utara, dari tengah bar magnet. Kita tengok ambil di tengah melalui kawasan rod yang bahagian sama arah. Yang kedua melalui kawasan dua medan magnet sama arah. Bawah lah yang sama arah. Atas tadi berlawanan arah. Okay. Medan magnet kawasan kuat. Kawasan yang sama arah yang kuat. Okay. Terusnya kita sambung teruskan melukis medan magnet yang lain. Seperti biasa. Sambung teruskan. Okay, pada yang ketiga adalah pada kawasan yang atas rod, iaitu pada kawasan dua magnet saling berlawanan arah, kita jarak akan terkosongkan kawasan tersebut kerana medan magnet adalah kuantiti vektor. Kanan dan kiri dia akan saling menghapuskan. Dan dia vektor. Okey. So, jadi kita akan lukiskan jarak. Tipsnya adalah lukiskan pada jarak kosongkan sedikit pada kawasan. Maka konduktor akan bergerak ke arah atas. So, bila soalan tanya, arah manakah konduktor bergerak? Apa berlaku pada konduktor? Apa berlaku pada gelung? Nanti kamu tengok motor. Kamu tahu dia akan berputar. Inilah jawapan dia. Iaitu pertembungan antara dua medan magnet. Okey, sekarang kita tengok pula bagaimana pembentukan medan lastik pada rod, satu rod dan juga dua rod, iaitu kuning dan juga biru, yang membentuk satu gelung. Dan di sinilah ia berfungsi sebagai motor. Asasnya adalah wujudnya daya paduan atau medan lastik tadi yang akan menghasilkan putaran pada motor. Okey, kita tengok step by step sekarang macam mana pembentukan medan lastik pada dua rod yang menghasilkan punca kepada putaran motor. Okey, contoh di sini adalah motor arus terus. Ya, itu adalah arus mengalir dari positif ke negatif. Kita teruskan tengok, dia akan berputar, putar dan terus berputar. Okey. Sekarang kita tengok macam mana proses itu berlaku. Kita akan ubah, keluarkan satu persatu. Kita tengok, tinggalkan rod sahaja dan juga magnet. Dan kita cuba lukiskan medan lastik, menunjukkan bagaimana putaran itu terhasil. Bagaimana daya putaran itu terhasil. Atau medan lastik itu terhasil. Okay. Tips sebagaimana melukis medan lastik pada dua konduktor. Atau dia membentuk satu gelung. Itu arus bergerak masuk dan satu arus bergerak keluar. Okay, ini tips bagaimana melukis medan lastik pada. Jadi kita jadikan dia dalam bentuk satu dimensi rod tadi, iaitu arus bergerak masuk yang kuning, pangkah, merujuk pada arah arus masuk. Biru dan titik bulat itu adalah arus keluar daripada skrin. So, dua arus bergerak dalam dua arah yang berbeza. Satu arus bergerak dalam dua konduktor dalam arah yang berbeza. Sekarang kita tengok seperti pada rod konduktor lurus, kita gunakan tips yang hampir sama, iaitu tentukan dulu arah elektromagnet pada konduktor. Sebab dia ada arus, yang kuning tu ada arus, yang biru pun ada arus. Tentukan dulu gunakan petua genggaman tangan kanan, tentukan arah medan magnetnya. Okey. So, kita akan dapati untuk konduktor kuning, medan magnet yang terhasil di kelilingnya yang berwarna biru itu adalah dalam arah jam. So, kita gunakan petua genggaman tangan kanan. So,
root yang biru pula, arus keluar daripada skrip, maka ibu jari kita akan keluar, menunjuk ke arah luar. So, kita akan dapati medan magnetnya bergerak dalam arah atau berputar dalam arah lawan jam. Seperti dalam gambar. So, tip yang berikutnya, kita keluarkan yang berlawanan arah. Kita keluarkan yang kuning, bahagian atasnya berlawanan arah, kita buang. Yang root biru, belah bawah, kita buang. Yang root kuning, belah atas, buang. Belah biru, bawah, dibuang. So, kita mula melukis. So, kita akan ikut laluan seperti itu. Itu medan magnet akan dilukis dari utara ke selatan melalui dua kawasan yang medan magnetnya sama arah. Kita tengok bagaimana kita melukis secara tepat. Bagaimana kita melukis medan magnet. Bermula daripada utara, sedikit di atas, daripada bar magnet utara, sedikit di atas root biru, terus melalui root biru, okey, tengah, kita akan lalu, dan pada yang kedua pula, kita akan melalui kawasan kuning. Jarak akan sedikit pada kawasan kuning tu, jangan rapat. Yang ketiga, lukis garis yang kedua, lukis garis yang berikutnya, terus garis yang ketiga, dan seterusnya. Dan kat situlah kita akan nampak bagaimana medan lastik pada kuning kuatnya di bawah, maka root akan ditolak ke atas. Pada konduktor biru, medan lastiknya kuat di atas, lemahnya di bawah, maka dia akan tolak konduktor biru ke arah bawah. So, disebabkan dia satu gelung, maka dia akan menghasilkan satu putaran. Okey, tengok bagaimana dia berputar. Okey, dia berputar, terus berputar. Dan inilah yang dipanggil sebagai motor. Asasnya adalah pertembungan atau pertemuan antara dua medan magnet atau saling tindakan dua medan magnet punca kepada pergerakan root. Jadi soalan tanya, mengapa dia berputar? Kalau dia gelung, mengapa motor itu berputar? Jawapannya adalah terletak pada konsep pembentukan medan lastik. Mesti tunjukkan macam mana, mesti lukis atau terangkan macam mana pembentukan medan lastik itu. Satu persatu, step by step. Seperti nota tadi. Okey, jadi kesimpulannya, satu putaran atau gerakan berlaku adalah disebabkan oleh saling tindakan antara dua medan magnet. Itu yang pertama. Yang kedua, arah gerakan boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah lukisan medan lastik. Jadi nak tahu dia bergerak, dia bergolek atau dia berputar, maka perlu tentukan. Kalau dia dua root, dia akan berputar. Jadi guna kaedah dari lukisan sama. Begitu juga satu root dia akan bergolek. Okay, namun terdapat satu lagi kaedah. Tanpa perlu melukis corak medan lastik. Tak perlu lukis. Lukis tu konsep dia. Kita wajib tahu. Itu penerangan dia. Bagaimana punca dia boleh gerak. Itu penting. Tapi saintis Fleming dah kata, dia mudahkan kita. Tanpa melukis pun kita boleh tentukan arah gerakan root tu. Jadi dia perkenalkan satu petua, satu peraturan. Okey, iaitu peraturan tangan kiri Fleming. Petua tangan kiri Fleming.
Okey, sekarang kita tengok bagaimana peraturan tangan kiri framing digunakan untuk menentukan arah daya, arah golekan, arah gerakan rod. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak menggunakan peraturan tangan kiri framing. Okey, kita akan gunakan 3 jari, iaitu jari ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ibu jari ini merujuk kepada arah daya F. Jari telunjuk pula dia merujuk kepada arah medan magnet, itu simbolnya B, dia saling berserenjang. Dan jari tengah merujuk kepada I, arus, arah arus. Okey, so ketiga-tiga jari ini mestilah berserenjang. Okey, digunakan untuk menentukan arah daya yang bertindak pada rod konduktor. Okey, kita tengok contoh pertama. Okey, di sini ada satu rod konduktor warna kuning dan pangkah merujuk pada arus memasuki dalam, ke arah dalam. Yang utara selatan utara di atas dan selatan di bawah. So gunakan 3 jari kita, itu saling berserenjang. So maka jari telunjuk kita tentukan yang pertama dulu, dan jari telunjuk kita ke arah dalam, arah arus. Kemudian putarkan tanpa mengubah arah arus, kita putarkan jari telunjuk kita ke arah bawah. Okey, ke arah bawah daripada utara ke selatan, dengan masih mengekalkan arah jari tengah, iaitu arus masuk. Maka ibu jari kita akan menunjuk ke arah kiri. So kita akan dapati rod bergerak ke kiri. Okey, merujuk sama seperti dalam video. Okay, apa berlaku kalau kita ubah aliran arus sekarang? Kita songsangkan aliran arus. Okay, tadi arus masuk, sekarang arus keluar. So dengan menggunakan kaedah sama, cuma sekarang jari tengah kita ni menghadap ke muka kita. Okay, jari tengah menghadap ke muka. Dan pusingkan tangan tanpa mengubah arah arus, sama. Ubah utara ke selatan, ke bawah. Arah utara ke selatan, sentiasa utara ke selatan. Maka ibu jari kita ke kanan. Lihat dalam video. Okey, bagaimana pula kalau kedudukan bar magnet ni kita songsang pula? Kita tukar polariti bar magnet. Apa berlaku? Tadi utara ke atas, selatan ke bawah. Sekarang selatan ke atas, utara ke bawah. Kita ambil sama macam contoh pertama, iaitu arus masuk dalam, ke arah dalam. So, maka jari kita, jari tengah, kita ke arah dalam. Okey, kita putarkan utara ke selatan, jari tunjuk sama menuju ke atas. Kalau dia menunjuk ke atas, maka rod akan dikenakan daya ke arah kanan. Okey, sekarang kita harus keluar pula. Okey, itulah bagaimana kita nak menentukan arah daya menggunakan kaedah yang dipermudahkan, iaitu framing tangan kiri, peraturan framing tangan kiri. Okay, bagaimana pula jika magnet berada di kiri dan kanan? Kita tengok pula contoh magnet kiri dan kanan, iaitu selatan dan utara. Kita tu guna dua konduktor. Okay, senang kita ambil tu dua konduktor, iaitu kirinya adalah pangkal, iaitu arus masuk, dan biru yang kanan, biru titik, itu arus keluar. Maka kita menggunakan tangan kiri framing satu persatu, boleh cuba. Maka kita akan dapat kuningnya daya ke atas dan birunya dayanya ke bawah. Okey, dan jari telunjuk sentiasa ke arah selatan, utara ke selatan. Okay, itulah putarannya akan menghasilkan putaran pada dua konduktor itu dalam arah jam. Kan kita songsangkan bar magnet. Polaritinya iaitu utara di kiri, selatan pula di kanan. So kita cuba dengan kaedah yang sama, iaitu pada rod kuning sekarang kita dapati dayanya adalah ke bawah. Mana pada rod yang biru arusnya keluar, dayanya ke atas.
Tengok kedua-dua jari telunjuk sentiasa menunjuk ke arah selatan. Dari utara ke selatan. Okey, itu saja bagaimana kita nak menentukan arah bagi gerakan daya pada konduktor dengan menggunakan kaedah yang dipermudahkan, iaitu peraturan tangan kiri Fleming. Sekian, terima kasih.